Video ini dibawakan khas oleh peserta Akademi YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama kembali dengan Cikgu Nisa. Okey, baiklah, hari ini Cikgu Nisa akan menerangkan masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu keselamatan di ruang kerja, kemahiran hidup asas tahun 4, masalah pembelajaran. Okey, tapi yang ini kita akan teruskan pula pada ruang kerja yang seterusnya. Okay. Hari ini cikgu akan fokuskan peraturan keselamatan di ruang kerja jahitan. Okay, sebelum ni cikgu dah terangkan peraturan di ruang kerja masakan. Jadi hari ini cikgu akan fokuskan kepada ruang kerja jahitan. Okay, dalam 1.1.2 murid akan mengetahui peraturan keselamatan di ruang kerja jahitan. Baiklah, peraturan yang pertama iaitu peraturan keselamatan diri. Yang pertama, pakai pakaian yang tidak terlalu longgar atau labuh. Kerana apa? Kerana kita nak mengelakkan daripada kecederaan. Sebab bila murid pakai pakaian yang longgar atau labuh, takut hujung baju yang labuh tu masa kita menjahit kan, terkena jarum, jadi sangat bahaya ya. Yang kedua, pakai apron dengan kemas. Pastikan tudung atau tali leher dimasukkan ke dalam apron. Okey, kenapa murid perlu pakai apron? Okey, kita nak menjaga macam contoh ya, murid yang memakai tudung kan, bila kita menjahit, bila kita menunduk, tudung ni mungkin akan tersangkut. Jadi bila kita pakai apron dengan kemas, jadi tudung tu berada di dalam. Sama juga dengan murid lelaki, tali lehernya berada di dalam. Jadi dia tidak akan mengganggu lah semasa kita menjalankan kerja menjahit ya. Yang ketiga, ikat rambut dengan rapi supaya tidak mengganggu penglihatan. Ini kita khususkan kepada murid perempuan. Okey, kita nak rapikan rambut tu, ikat rambut supaya nanti bila menjahit kan, rambut yang jatuh tu dia tak mengganggu penglihatan kita. Okey. Dan yang keempat, pakai kasut bertutup, bertumit rendah dan bertapak getah untuk mengelakkan kecederaan semasa berjalan di atas lantai. Takut-takut ada lantai yang licin ya. Dan juga pakai kasut bertutup tu juga nak mengelakkan sekiranya kalau kamu menggunakan gunting terjatuh ke, so kaki tak kenalah. Okey. Seterusnya, okay, kita lihat pula peraturan keselamatan alatan dan bahan. Okay, peraturan keselamatan alatan dan bahan ini bermaksud bagaimana murid menggunakan alatan dan bahan dengan betul. Okay, kita tengok yang pertama. Simpan semula alatan dan bahan jahitan selepas digunakan. Okay, murid kena tahu semua peralatan dan bahan jahitan yang diberikan atau disediakan oleh guru perlu disimpan semula ke tempat yang telah dilabelkan ya, supaya untuk memudahkan pencarian. Okay, yang kedua, pastikan tangan kering semasa mengendalikan mesin jahit elektrik. Okey, yang ini sekiranya guru memberi kebenaran kepada murid untuk menggunakan mesin jahit elektrik, pastikan tangan kering semasa nak memasang switch ya, supaya kita nak mengelakkan kejutan elektrik. Yang ketiga, tidak meletakkan jarum di bibir semasa menjahit. Yang ini mungkin ada murid kita yang suka buat. Okay, masa jahit dia letak jarum, gigit jarum dulu di bibir ni sambil nak menjahit kan. Elakkan ya. Sebab apa? Kalau jarum tu jarum peniti, kalau kamu letak di bibir takutlah nanti termasuk dalam mulut. Jadi kita ada sediakan bekas untuk kita cucuk jarum. Okey. Jadi bekas tu khas untuk kita cucuk jarum yang mana kita nak guna.
Okey, yang keempat, hulur tangkai gunting kepada rakan yang memerlukan. Okey, jangan hulurkan hujung gunting yang tajam tu pada rakan, kita bagi pada tangkai lah. Yang kelima, label alatan dan bahan jahitan untuk memudahkan pencarian. Ini samalah seperti yang pertama tadi. Sebab alatan yang kita dah guna kan, kita nak simpan balik. Jadi yang bila dah simpan tu, semua peralatan tu semestinya kena label. Okey, supaya murid pun tahu apakah alatan dan bahan yang hendak digunakan. Okey. Yang terakhir, yang keenam, kain perca hendaklah dibuang ke dalam tong sampah. Okey, ini kalau murid dah menjahit kan, jadi ada baki kain yang tak digunakan, yang dah digunting. Kain perca tu janganlah kamu buang di lantai, buang merata-rata. Hendaklah kita buang ke dalam tong sampah. Kita tak nak bersepah ya di lantai, takut nanti ada murid lain yang nak berjalan, tak nampak licin kan kain dekat lantai, jatuh. Okey, kita nak elakkan itu. Okey, jadi ini adalah peraturan keselamatan alatan dan bahan. Okey, kita tengok pula peraturan keselamatan yang terakhir. Okey, baiklah, peraturan keselamatan di ruang kerja adalah peraturan keselamatan yang terakhir. Kita tengok yang pertama, kerja dengan tenang dan sistematik. Okey, di mana-mana ruang kerja pun murid perlu kerja dengan tenang, okey, supaya murid tahu macam mana nak menjalankan kerja tu dengan teliti. Okay. Yang kedua, tidak bermain dengan alatan jahitan atau mesin jahit. Okay, yang ini memang cikgu larang sebab untuk menggunakan mesin jahit atau alatan jahitan, murid mestilah mendapat kebenaran daripada guru. Okay. Tambah-tambah mesin jahit elektrik tu, kalau dah tersalah guna, takut nanti ada yang cedera. Okey, yang ketiga, tidak bermain atau berlari semasa kerja. Yang ni sama juga, kat mana-mana pun tak boleh. Bila kita nak buat kerja, kita kena tahu tidak boleh bermain dan juga berlari. Sangat bahaya ya kalau kita berlari di ruang kerja masa tu tengah ramai. Okey. Yang keempat, laporkan sebarang kerosakan atau kecederaan kepada guru. Okey, yang ini penting ya. Okey, mungkin ada rakan ataupun ialah rakan yang cedera semasa melakukan kerja di ruang jahitan. Okey, jadi murid jangan senyap ya, jangan diam. Cepat-cepat beritahu guru untuk rawat ya kecederaan, ataupun kalau ada peralatan jahitan contoh gunting dah rosak, okey, elakkan untuk guna. Okey, bagi tahu guru. Okey, seterusnya yang kelima, tidak membawa keluar alatan atau bahan jahitan. Okey, memanglah kita tak benarkan cikgu tak benarkan membawa keluar alatan atau bahan jahitan, kerana kita tahu ya, untuk peralatan jahitan ni kebanyakannya adalah peralatan yang tajam. Jadi kita guna di bilik jahitan sahaja. Okay. Yang keenam, pastikan semua suis ditutup sebelum meninggalkan ruang kerja. Okey, ini selepas semua kerja jahitan telah habis selesai dibuat. Okey, murid-murid perlu pastikan semua suis telah ditutup. Okey. Baiklah, kita teruskan pada 1.1.3. Okey, bagaimana murid nak mengaplikasikan peraturan keselamatan diri, alatan dan bahan di ruang kerja. Okey, yang ini cikgu akan ada berikan beberapa soalan dan murid akan jawablah soalan itu. Okey, kita tengok dulu soalan yang pertama. Laporkan sebarang kerosakan atau kecederaan kepada guru. Laporkan sebarang kerosakan atau kecederaan kepada guru. Okey, murid-murid, untuk peraturan ini kategori yang mana ya? Adakah kategori peraturan keselamatan diri atau peraturan keselamatan alatan dan bahan,
atau peraturan keselamatan di ruang kerja? Cuba murid-murid beritahu cikgu yang manakah jawapannya. Okey, baiklah. Mari kita tengok apa jawapan yang betul. Ya, tahniah murid-murid. Laporkan sebarang kerosakan atau kecederaan kepada guru adalah salah satu peraturan keselamatan di ruang kerja. Tahniah. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Baiklah, soalan yang kedua. Pakai kasut bertutup, bertumit rendah dan bertapak getah. Okey, ini adalah peraturan yang mana ya murid-murid? Dah ada jawapannya? Baiklah, kita tengok ya. Ya, pakai kasut bertutup, bertumit rendah dan bertapak getah adalah peraturan keselamatan diri. Tahniah. Okey, kita tengok pula yang terakhir. Simpan semula alatan dan bahan jahitan selepas digunakan. Murid-murid, agak-agak apa jawapannya ya? Okey, kita tengok jawapannya. Betul. Simpan semula alatan dan bahan jahitan selepas digunakan adalah peraturan keselamatan alatan dan bahan. Okey, tahniah murid-murid. Nampaknya murid-murid sudah memahami sedikit tentang peraturan keselamatan di ruang kerja jahitan. Baiklah murid-murid, kita sudah pun sampai ke penghabisan tajuk pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat serba sedikit maklumat tentang peraturan keselamatan di ruang kerja jahitan. Teruskan dengan menonton video pembelajaran cikgu yang seterusnya, iaitu tentang peraturan keselamatan di ruang kerja perkebunan dan penternakan. Okey, sekian sahaja pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe